Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Kita berjumpa lagi dalam kelas Cikgu Ridwan pada hari ini. So, hari ini cikgu nak berkongsi dengan kamu berkaitan dengan tutorial dalam bab tingkatan 5 iaitu tajuk tekanan. Di mana klasifikasi soalan menguji kita berkaitan dengan kemahiran dari segi bentuk pengetahuan, kefahaman dan juga aplikasi. Jadi tanpa membuang masa, kita terus kepada soalan kertas 2 bahagian A. Jadi di sini murid-murid lihat ada satu soalan yang diberi. Lihat pada gambar raja apakah yang berlaku. Kita lihat dalam gambar raja di sini pada ketinggian 8 meter. Kita tengok di bawah tekanan Q adalah pancutan air adalah lebih jauh berbanding pada titik P lah. Maksudnya kalau dari segi kedalaman Q lebih dalam berbanding dengan P. Okey, jadi soalannya di sini yang pertama meminta kamu menyatakan faktor-faktor yang mempengaruhi tekanan cecair dalam sebuah tangki. Jadi dekat sini kalau kamu masih ingatlah, kamu dah belajar sebelum ini tekanan cecair diberi oleh hubungan P sama dengan H rho G. Cikgu tulis kat sini. P sama dengan H rho G. Jadi pengaruh yang ada dekat sini yang mempengaruhi kamu punya tekanan di dalam bendali adalah berkaitan dengan H ni lah. Di mana H ini adalah kita kenali dia sebagai faktor kedalaman. So kita tulis kat sini faktor kedalaman. Selain daripada tu, kita nampak satu lagi faktor yang cikgu boleh tunjuk dekat sini. Kamu pun nampak dekat formula tu, iaitu faktor G lah. Rho, ketumpatan. Jadi jawapan yang kamu tulis adalah boleh juga letak kat situ ketumpatan. So, dua faktor ini mempengaruhi tekanan di dalam cecair. Jadi pastikan kamu tulis dengan betul satu jawapan yang betul. Kalau kamu buat dua pilihan, pastikan kedua-duanya betul lah untuk kamu memperoleh satu markah. So, soalan 1B. Apabila paras air berkurang, apakah akan berlaku pada jarak X? Ni jarak X ni lah bila paras air berkurang. Bila paras air berkurang maksudnya menurun lah. Paras air ni menurun ke bawah. Boleh jadi sini, boleh jadi sini. So faktornya adalah apa jadi pada jarak X ini. Jadi bila disebabkan ianya berkaitan dengan ketumpatan dan kedalaman, so jawapan kamu pastilah sepatutnya berkurang di sini. Berkurang. Kemudian bandingkan tekanan air di P dan Q. Jadi kalau kamu tengok sini, pancutan di P jarak punya Y, manakala pancutan untuk P jaraknya adalah X. So sudah pasti kamu kena tulis dengan betul lah. Kamu kena tulis yang menunjukkan perbandingan. Ayat kamu tu menunjukkan perbandingan. So buatlah tekanan di Q, tekanan pada Q lebih besar daripada tekanan P. Ni yang menunjukkan perbandingan. Okey, untuk soalan D, 1D, kamu diberi maklumat berkaitan dengan ketumpatan air. 1000, air biasa ni 1000. Jadi kamu kena kira hitungkan tekanan. Tekanan. So tekanan di dalam air diberikan oleh formula P sama dengan H rho G. Jadi H dekat sini kalau kamu tengok
Q tadi di atas. Untuk Q, Q ni jarak ni. Kita tukar warna supaya kamu tak confuse. Okay, jarak di Q ni. Ni 5 meter. Jadi kita isilah H tu sama dengan 5. Kalikan dengan 1000. Dan graviti. Untuk KBSN ni dia pakai 9.81. Tekan kalkulator dengan betul. Sudah pasti jawapannya 49050. Okey. Sebelum itu kalau kamu tak tahu unit special untuk P, tekanan. H ni dalam meter. Ketumpatan, apa dia punya unit? Ketumpatan sama dengan G bagi isi padu. Maksudnya kg per meter cube. So maksudnya kg per meter cube. Kemudian ni untuk graviti ni meter per second. Gantikan saja unit untuk H, Rho dan G. Dan sebenarnya untuk tekanan ni adalah Pascal lah. Special name dia adalah Pascal. PA. Okey. Ini setara lah. Ini unit yang setara. Boleh selesaikan lagi lah. Ini mati-mati. Boleh selesaikan lah. Ini bukan unit yang setara. Cuba selesaikan lah. Okey, soalan nombor 2. Kamu lihat dekat situ ada situasi. Dua gambar rajah 2.1 dan juga 2.2. Di mana pada rajah, kedua rajah ini cardboard dan juga kontainer bekas tu terangkat. Terangkat. So rajah 2.1 tunjukkan sebuah gelas diisi penuh dengan air dan ditutup dengan sekeping cardboard. Manakala rajah 2.2 sebuah gelas diisi penuh dengan air dan diterbalikkan di dalam sebekas air. Kemudian gelas itu diangkat. So kalau kita lihat kedua-duanya samalah. Cardboard dan juga gelas. Gelas tadi tidak jatuh. Tidak jatuh. Jadi tengoklah kemahiran pemerhatian apa yang ada pada rajah 2.1 dan juga 2.2. So soalannya, namakan konsep fizik yang terlibat dalam kedua-dua situasi itu. So situasi yang sama. Jadi kalau kamu dah belajar sepatutnya kamu tahulah. Sebab ini berkaitan dengan tekanan atmosfera. Tiada jawapan lain. Jawapannya mandatori ni. Tekanan atmosfera. Tekanan atmosfera. Tekanan atmosfera di atas. Yang tekanan ni udara daripada bawah. Samalah kedua-dua gambar rajah. Soalan yang berikutnya, perhatikan rajah 2.1 dan 2.2 nyatakan persamaan antara situasi gelas tersebut. So persamaan ni kita lihat cardboard dan juga gelas ni tidak jatuh lah. Tidak jatuh. So apa yang kita boleh katakan? Kedua-dua situasi ini mempunyai tekanan atmosfera yang sama. Itulah jawapannya. Mempunyai tekanan atmosfera yang sama. So word sama itu yang amat penting berkaitan dengan atmosfera. Okey, terangkan sebab kedua-dua situasi itu berlaku. So apa yang berlaku di sini adalah udara, kita lihat kenapa dia tak jatuh. Sebenarnya udara dari bawah ni menolak daripada menolak cardboard dan juga menolak gelas ni lah. Jadi apa yang berlaku, tekanan udaranya lebih besar daripada tekanan atmosfera. So jawapan penuh adalah udara menolak udara menolak dari bawah kertas
ataupun cawan tadi dengan cukup kuatlah cukup kuat untuk mengatasi berat air yang menolak ke bawah, yang menolak ke bawah. Okey, namakan dua aplikasi yang menggunakan konsep fizik ini. Ini banyaklah banyak dalam buku teks pun ada. Salah satunya adalah pelocok. Okey, ataupun kamu boleh guna sifon lah. Ini yang setara itu yang setara. Okey, soalan nombor 3. Kita tengok gambar raja dahulu. Kita tengok gambar raja di sebelah kiri kamu tu sebuah kapal tanpa muatan. Gambar raja di sebelah kanan kamu adalah gambar raja kapal yang bersama dengan muatan. Ini muatan dia. So, apa yang berlaku sebenarnya, kita lihat tinggi kapal ni pun telah berubah. Di mana dengan muatan, ianya tenggelam lah. Ianya tenggelam lebih banyak berbanding tanpa muatan. Dan jisim bot ni, jisim bot tanpa muatan. Kat sini dia bagi M sama dengan 1500 kg dan isi padu bot yang tenggelam ni, isi padu bahagian bot yang tenggelam ni sebanyak 2 meter padu. Okey. Hitungkan berat bot. So kalau kamu tengok gambar raja ni, sepatutnya kamu tahulah ini berkaitan dengan prinsip Archimedes. Archimedes. Okey, boleh rujuk buku teks muka surat 66 dan seterusnya lah 67, 68 Hitungkan berat. So dia nak perkataan berat. Berat diberi oleh formula W sama dengan mg dan di sini G yang diberi adalah 9.81. So kalau kamu masukkan ke dalam formula yang betul itu, W sama dengan mg, M sama dengan 1500 kalikan dengan 9.81, sepatutnya murid akan dapat nilai 14715 Newton. 15 Newton atau unit yang setara dekat sini kg ms. Unit yang setara dengan Newton. Okey, bandingkan berat bot itu dengan berat air laut yang disesarkan. So, clue untuk menjawab soalan ini adalah definisi prinsip Archimedes lah. Definisi prinsip Archimedes. So, dalam prinsip Archimedes tu akan menyatakan dalam membantu soalan 3B ni. So, jawapannya adalah kat sini berat bot sama dengan berat air laut yang disesarkan. Berat air laut yang disesarkan. Maksudnya kalau dalam cawan penuh isi air, kita masukkan guli, so air tu akan melempah keluar. So yang melempah keluar tu maksudnya disesarkan. Okay, untuk soalan 3C, hitungkan jisim kotak. So, kita ada ketumpatan air laut tadi 1080 kg per meter cube. Okay, so untuk menjawab soalan ini, kita ada formula W. W sama dengan rho VG. Rho VG. So, rho ni kita ambil 1080. V ni tadi 2 ada dekat dalam soalan. Kemudian kita G 9.81 lah. So, sekiranya ganti dengan betul. Okey, nilai yang kamu akan dapat adalah 211896 Newton lah.
So, Newton ni adalah unit khas untuk W atau weight ini. Okey, seterusnya kita dah dapat cari berat untuk bot. Dah cari berat untuk bot. Okey, berat barang. Berat barang pula macam mana? Kita tahu tadi berat air yang disesalkan bot. Berat barang adalah, kalau kita tengok dekat soalan, bot kosong 1500 dengan muatan adalah 211 apa tadi? 21189 itu. So, untuk mencari berat barang, kita tolakkan je lah. Tolakkan saja berat barang. Okey, berat barang 211,1896 tolakkan dengan 147 yang kamu kira ke atas tadi. 14715 masing-masing adalah Newton. So, jawapan kamu adalah 6475. 6475 Newton. Ni berat. Ini adalah berat yang kamu nak hitung adalah jisim. So, tukar balik lah. Jisim barang bahagikan dengan 9.81 lah. So, 6475 bahagikan dengan 9.81. So, jisim yang kamu akan dapat adalah 660 kilogram. Itulah jisim yang kita hendak cari. Okey, soalan yang terakhir untuk hari ini. Okey, kita ada soalan dekat situ berkaitan dengan apa tu yang kita nampak. Ya, tekanan tekanan. Okey, raja menunjukkan sistem hidrolik ni umbur kecil dan umbur besar yang masing-masing dengan luar keratan 0.004 dan 0.02. So, yang kecil ini adalah 0.004 meter square dan yang besar adalah 0.2 meter square lah yang ni. Ada nilai dekat sini masing-masing. Jadi, hitungkan berat X. Mana X? Oh, ni. Beban ini, beban ni. So, kita gunakan hukum tekanan lah. Kita ada F1 bahagi A1, F2 bahagi A2. Kita gantikan dengan betul. Okey, ke dalam ni kita akan ada 25. Yang kita nampak tu 25, S1 tu 25. Okey, dia punya luas tadi 0.004 sama dengan F2 yang kita nak cari. Luas dia 0.2. So, kita akan dapat F2 sama dengan 1250 Newton. Okey, seterusnya, berapakah gandaan yang terhasil bagi sistem dan Raja 4? So, gandaan yang terhasil. Gandaan yang terhasil, so berapa kali ganda? So, kita bagikan 25 lah. 102. 1250 bahagikan dengan 25. Maka kita akan dapat 50 kali ganda. 50 kali kan ganda. Kenapa kita bagi dengan 25? Sebab kita nak tahu nilai yang setara dengan nilai yang setara di sebelah lengan kanan dan kiri ni lah. So, kita nak tengok berapakah perbandingan dia lah. Untuk 25 Newton tu jisim, daya, bukan jisim, daya 25 Newton tu daya. Bila kita bagikan 1250 dengan daya yang terlibat, maka itulah gandaan untuk mengangkat beban X. Nyatakan satu ciri-ciri yang digunakan dalam sistem hidrolik. Ini salah satunya adalah yang paling penting, kadar penyejatan rendah. Ini yang paling penting. Kadar penyejatan rendah. Maksudnya kalau cuaca panas, cecair di dalam hidrolik itu tidak akan berkurang. Atau selain daripada itu, takat didih tinggi. Takat didih tinggi. Dan juga satu lagi, mempunyai ketupatan yang rendah. Jadi,
Sekian saja perkongsian cikgu untuk hari ini berkaitan dengan soalan dalam tajuk tekanan bab yang 5. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.